Us merupakan sebuah filem yang bergenre misteri, psychological horror dan thriller. Filem ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang ingin pergi bercuti ke tempat watak utamanya iaitu Adelaide, di mana sewaktu kecil mengalami pengalaman buruk di situ. Percutian mereka menjadi sebuah malapetaka apabila sebuah keluarga yang menyerupai mereka cuba untuk membunuh mereka. Adakah Adelaide dapat merungkai misteri di sebalik keluarga tersebut? Assalamualaikum, saya Ahmad Izan Kistan bin Kamaruzaman dan kumpulan kami akan membentangkan tentang ideologi semasa di dalam filem Us. Mari kita teruskan dengan Ain. Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Farhani binti Muhammad Fahimi. Saya akan menerangkan tentang 2.1 iaitu konsep ideologi semasa. Sekularisme. Sekularisme ialah kefahaman yang memisahkan antara urusan agama dan urusan kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Dualisme. Dualisme ialah satu kepercayaan yang mempunyai dua dasar yang berlainan. Sebagai contoh, seperti dunia realiti dan ghaib. Cartesian ialah satu pemikiran tentang cara seseorang itu berfikir dan perbuatan yang dilakukan. Terusnya modernisme. Modernisme ialah satu proses tentang kemajuan sesuatu masyarakat. Pasca modernisme. Pasca modernisme ialah cara berfikir seseorang itu lebih kepada dirinya daripada masyarakat setempat. Rasionalisme. Rasionalisme ialah kepercayaan yang berdasarkan bukti di mana ia berkait dengan akal intelektual dan didaktif, iaitu bertentangan dengan pengalaman akal. Empirisisme. Empirisisme pula ialah kontra kepada rasionalisme. Ianya kepercayaan berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan persepsi. Evolusionisme. Evolusionisme ialah proses tentang evolusi sesuatu perkara. Saintisme. Saintisme ialah kepercayaan di mana sains sahaja yang menghasilkan sesuatu perkara. Relativisme. Relativisme ialah kepercayaan di mana tiada keputusan yang benar. Ianya berkaitan dengan budaya atau adat seseorang individu itu atau sebilangan kaum. Ateisme. Ateisme ialah tidak percaya pada mana-mana agama yang wujud di dunia ini. Bermaksud tidak percaya kepada Tuhan. Materialisme ialah kepercayaan pada harta benda dan kemewahan lebih daripada fahaman spiritual dan intelektual. Humanisme. Humanisme ialah ideologi yang mementingkan keperluan manusia lebih daripada kepercayaan agama. Seterusnya, Farzana akan menerangkan tentang 2.2 iaitu penerapan ideologi dalam babak filem. Penerapan ideologi dalam babak filem. Terdapat beberapa ideologi dalam babak filem yang boleh saya rungkaikan ataupun boleh saya keluarkan. Tapi kenapa ada ideologi dalam babak filem? Ideologi ini adalah untuk membantu kita memberi pengajaran kepada orang, untuk membantu kita membuka mata dalam setiap sesuatu perkara. Ideologi yang saya boleh ceritakan adalah ideologi dualisme. Dualisme yang bermaksud teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan. Teori ini boleh diterapkan dari segi pendidikan. Pendidikan di mana puak di atas mendapat pendidikan dan puak di bawah pula tidak mendapat pendidikan. Sebab puak di atas ni pandai membaca, pandai bercakap, mahu pun menyanyi. Tapi puak di bawah ni pula tak pandai. Tak pandai bercakap ataupun memang tak pandai membaca. So puak di bawah ni adalah puak yang tertindih. Dari segi scene yang boleh dikaitkan dalam filem ini adalah scene di mana di waktu kecil Adelaide yang jahat menukar identiti dengan Adelaide yang baik. So Adelaide yang jahat ini dulunya tidak pandai berkata-kata ataupun tidak pandai membaca. Tapi apabila dia naik ke atas dan dia mendapat pendidikan dari ibu bapa ataupun sekolah, kini bila dia sudah dewasa, dia pandai untuk berkata-kata. So kita boleh lihat dari segi pendidikan dalam ideologi dualisme. Empirisisme. Di dalam babak filem ini, Adelaide baik atau dikenali sebagai Red. Dia telah melihat satu iklan tentang kempen berpegang tangan beramai-ramai, Hand Across America, sebagai tanda kesatuan sesama kaum, tidak jenis bangsa atau kulit. Babak ini berlaku semasa beliau di waktu kecil. Ini berdasarkan pemerhatian Adelaide
Adelaide di waktu kecil. Beliau telah mengajar manusia yang hidup di bawah berpegang tangan beramai-ramai tanda mereka sudah berjaya naik ke atas. Selain itu, ada lagi satu scene di mana semasa Adelaide di waktu kecil telah memilih satu hadiah di funfair. Hadiah yang telah dia pilih adalah baju Thriller dan terdapat gambar Michael Jackson pakai baju warna merah. Di dalam itu Adelaide telah terapkan penggunaan baju itu untuk orang bawah. Scene di mana semasa mereka memegang tangan beramai-ramai, mereka dilihat memakai baju warna merah. Empirisisme ini adalah berdasarkan pemerhatian, pengalaman seseorang terhadap sesuatu benda. Ideologi evolusionisme. Evolusionisme ini menimbulkan satu suasana yang huru-hara apabila puak di bawah naik ke atas. Babak ini berlaku di mana Adelaide baik memimpin puak di bawah naik ke atas dan ia membuat satu protes di mana Adelaide berkata, "This is time for us." Selain itu, babak bunuh-membunuh juga menunjukkan evolusi yang dibuat oleh puak di bawah. Ideologi yang lain akan diterangkan oleh Acap. Slide to the slide. Okey, terima kasih Zana. Saya Muhammad Ashraf. Saya akan menyambung ideologi yang seterusnya. Ideologi yang seterusnya adalah ideologi humanisme. Ideologi ini merupakan kepercayaan terhadap keperluan manusia yang melebihi agama. Ideologi ini berlaku di mana pada babak pertengahan cerita tu, puak di bawah memberitahu bahawa mereka merasa tersiksa tinggal di bawah, yang menyebabkan puak di bawah ni memberontak dan ingin tinggal di atas menggantikan penduduk di atas untuk mendapatkan keperluan yang mereka inginkan. Sehingga mereka ni sanggup membunuh puak di atas dan hanya mempedulikan kepentingan mereka sahaja. Ideologi seterusnya adalah ideologi relativisme. Ideologi ni adalah ideologi yang tiada keputusan yang benar atau salah kerana ianya berkaitan dengan kepercayaan itu sendiri. Ideologi ni berlaku dekat pertengahan cerita apabila penduduk di bawah mempercayai tindakan yang mereka lakukan terhadap penduduk di atas, iaitu dengan menggantikan tempat mereka dengan cara membunuh adalah benar. Tapi pada pendapat penduduk di atas, ianya adalah salah dan tidak patut dilakukan. Okey, ideologi yang terakhir adalah ideologi rasionalisme. Ideologi ini merupakan kepercayaan yang perlukan bukti kerana ianya menggunakan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam cerita ni, Gabe adalah suami kepada Adelaide. Dia mempunyai pemikiran ideologi rasionalisme ni kerana dia ni tidak mempercayai cerita Adelaide tentang menjumpai puak bawahan yang serupa akan dirinya sewaktu dia kecil. Dan Gabe membuat lawak tentang cerita tu kerana cerita tu tiada bukti. Akhirnya dia mempercayai akan cerita Adelaide apabila puak itu sendiri muncul di hadapan dirinya. Okey, seterusnya sambung kepada Intan. Ideologi semasa terhadap masyarakat di Malaysia seringkali dikaitkan dengan pelbagai ideologi seperti diterangkan dalam 2.1 ideologi semasa. Ideologi yang membawa unsur-unsur ajaran yang menyesatkan ini dibawa dan menyerap masuk ke dalam pemikiran masyarakat sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Ia akan memberi kesan yang negatif kepada masyarakat yang kurang memahami tentang kesan negatif ideologi. Selain itu, ideologi sesat ini meresap masuk ke dalam kehidupan seharian masyarakat. Pertama adalah kesan ideologi sekularisme. Ia menyebabkan agama dan politik terpisah. Mereka mengatakan bahawa Islam itu agama yang bersih, manakala politik itu adalah kotor. Sebagai contoh, di dalam babak filem Us, politik mereka tidak stabil dan menyebabkan masyarakat mereka hidup dalam keadaan yang tidak selesa. Jika sekularisme ini berleluasa dengan teruk, ia akan menyebabkan negara kita terjejas dan masyarakat tidak dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan aman. Kesan ideologi terhadap modernisme. Modernisme merupakan asas pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan pemikiran tradisional agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden.
Jika kita lihat keadaan Malaysia pada masa kini, teknologi moden banyak memainkan peranan kepada masyarakat zaman kini. Sebagai contoh, gadget telefon komunikasi. Di dalam telefon pintar kita terdapat pelbagai aplikasi yang dicipta oleh orang barat. Jika masyarakat kita melihat dalam konteks yang negatif, ia adalah ideologi untuk melalaikan kita daripada melakukan perkara-perkara yang membabitkan agama. Modernisme merupakan sama dengan ideologi sekular kerana ia merupakan gerakan penentang terhadap agama. Modernisme merupakan satu fenomena bagi mereka yang merupakan ideologi yang gagal dalam menindas manusia. Ciri utama pasca modernisme ialah permainan bahasa. Sikap tidak mempedulikan tentang hal sejarah, jati diri dan tradisi. Dalam ideologi pasca modernisme, bagi mereka benar dan salah itu adalah sinonim. Suatu yang dianggap fakta hari ini boleh dinilai salah di kemudian hari. Sebagai contoh, jika kita lihat masyarakat di Malaysia pada zaman kini, wujudnya media sosial, jika keluarnya suatu berita, sama ada berita itu baik atau buruk, masyarakat kita yang digelar sebagai netizen cepat membuat andaian mereka sendiri tanpa membuat usul selidik dahulu. Ia juga boleh menimbulkan fitnah kepada seseorang. Seterusnya akan diterangkan oleh Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Zalifah binti Kasturi dan kini giliran saya pula untuk menerangkan tentang langkah membendung ideologi semasa. Yang pertama, kita perlulah membangunkan masyarakat yang progresif. Para pendakwa berperanan dalam membangunkan masyarakat yang progresif dan harmonis. Sebagai contoh, mendekatkan diri dengan setiap lapisan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui usaha. Ramai di kalangan masyarakat tidak boleh hidup tanpa menggunakan media sosial. Pemikiran serta pembentukan fahaman kita sering dipengaruhi dengan aktiviti-aktiviti di media sosial. Oleh itu, kita seharusnya tidak terus menyebarkan maklumat yang berbaur kebencian dan fitnah dan gunakan peluang untuk kita belajar sejarah Islam agar kita dapat terus memandang ke hadapan untuk bekerjasama dalam isu-isu yang penting buat umat. Selain itu, para pendakwah juga perlulah mendapatkan agama yang tepat bagi mencegah kesalahfahaman dan pengaruh negatif dalam ilmu agama bagi melahirkan masyarakat yang progresif serta bergerak maju. Selain itu juga, para ulama perlu menganjurkan seminar dan diskusi ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan dengan cara mengharmonikan kedua-duanya dan menganjurkan kursus-kursus membaca teks-teks penting dalam tradisi Islam dalam pelbagai bidang keagamaan. Hal ini demikian, seminar ini dapat membantu menyesuaikan diri dalam kalangan masyarakat masa kini, meluaskan pemahaman terhadap masalah-masalah semasa dan pencarian solusinya. Oleh itu, ianya dapat menjadi satu sumbangan yang lebih besar kepada agama dan masyarakat Islam secara keseluruhannya. Sekiranya para ulama, pemikir Islam dan para profesional Muslim kini dapat mencetuskan satu kerjasama antara usaha masing-masing untuk membawa pembaharuan dalam masyarakat serta melakukan kajian semula yang mendalam terhadap tradisi Islam bagi membendung permasalahan tentang ideologi semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Zalifah. Di sini kita dapat melihat betapa pentingnya ideologi yang dicipta oleh para falsafah pada zaman dahulu. Ideologi perlulah dipelajari oleh masyarakat agar kita tahu bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh mereka terdapat falsafah di sebaliknya. Perkara ini dapat diterapkan dalam pendidikan secara formal seperti sekolah, universiti dan tidak formal seperti rancangan televisyen dan perbincangan melalui radio. Ini juga haruslah diterapkan sejak kecil agar mereka terlatih untuk berfikiran lebih rasional dan ia dapat menghindarkan mereka dari terjebak dari ideologi yang palsu dan budaya ekstrim yang boleh memudaratkan keamanan negara. Ideologi-ideologi ini tidak seharusnya dilupakan tetapi dijadikan panduan
dan bimbingan supaya sebuah masyarakat dapat berkembang dengan lebih maju. Sampai di sini sahaja pembentangan kami untuk ideologi semasa di dalam filem Us. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.